Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kata musannif rahimahullah taala, dan wajib kita i'tiqad ke semua hukum-hukum syarak yang di dalam kitab-kitab Rasul yang dahulu itu sudah Tuhan mansukh, buang hukum-hukumnya. Hanya suruh kita ikut itu syarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kiamat. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia daripada dia jua, pemberian daripada ihsan daripada dia semata masih ada kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, diberikan berbagai nikmat besar, nikmat Islam yang kita dapat melalui mak ayah kita dengan syariat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Bila mak bapak kita Islam, alhamdulillah. Diberi pula keupayaan untuk taat, jauhkan untuk daripada maksiat, alhamdulillah. Beri pula pada kita keinginan, kesungguhan, kehalubaan terus nak belajar dan faham perjalanan agama, macam mana khasnya nak beriman kepada Allah Ta'ala. Iman pula kita belajar bukan iman taklidi, tapi iman tahqiqi. Iman bagaimana nak betul-betul sabitkan dengan hati sanubari supaya faham sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati, sentiasa perasankan dia, setiap hari ada perasaan dengan dia tersemat dalam hati. Alhamdulillah, insya-Allah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan yang tak semua orang dapat nikmat-nikmat tu. Yang kita pula dapat gunakan semua nikmat itu untuk duduk dalam majlis yang mulia, nak belajar pula bab yang mulia, berkenaan perkara yang mulia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sambungan kita nak bicara bab beriman dengan kitab. Kitab Allah Ta'ala turun sangat banyak pada Nabi dan Rasul dia. Wajib kita tahu tafsil 4. Atau istilah selain pada istilah kitab ni, ada satu lagi istilah dipanggil suhuf. Istilah dalam Quran pun ada menyatakan istilah suhuf ni, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf. Jadi selain pada kitab ada suhuf. Cuma banyak mana wallahu alam. Tapi angka yang disebut qila, jumlah suhuf dikatakan 100. Tu pun khilaf lagi. Pula tu kepada siapa 100 tu? Ada sebut Nabi Syis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Antara yang khas fokus dalam Quran sebut ialah suhufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya ada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ada 2 kat dia. Taurat ada suhuf Musa. Adapun Nabi Ibrahim dia tak ada kitab. Dia ada suhuf saja. Satu bab-bab macam ni dia
tauqifi syarak, apa yang tak datang tu serahkan saja pengetahuan ke Allah Ta'ala. Ada bab tak ditaklifkan kat kita, khas yang nak sebut ni tentang mana? Kita tahu tafsir, kena wajib tahu tafsir 4 ni. Lain daripada tu, cukup dengan umum beriman. Allah Ta'ala hantar banyak kitab-kitab yang lain, antaranya dengan istilah suhuf. Bila sebut apa perbezaan suhuf dengan kitab, kitab ni adalah himpunan firman-firman, wahyu-wahyu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul dia dengan jumlah yang banyak. Himpunan itu banyak, itu adalah dipanggil kitab. Khas kalau pandang kitab kita Quran ni, apa yang turun ke Rasulullah, Jibril datang beritahu, Allah Ta'ala firman macam ni, himpun dalam surah ni, ayat ni, surah ni, selepas ayat ni, sebelum ayat ni, selepas ayat ni, difokuskan, himpun dalam satu jumlah, yang tu dipanggil kitab. Kalau suhuf, macam suhuf Nabi Musa tu, jadi macam mana nak beza kitab Taurat dengan suhuf Musa? Ada sebahagian tok guru kita, saya duk belajar ni, disebut suhuf Musa ni macam mana? Beza suhuf dengan kitab macam mana? Kalau yang kitab ni tu lah, Jibril datang wahyu, khabar kat Nabi Musa, firman Allah Ta'ala gini-gini, buah dalam kitab Taurat macam ni, surah macam ni, ayat macam ni. Bila nak nama suhuf macam mana? Turun wahyu, Jibril juga datangnya, beritahu, dia khabarkannya ni, buah dalam suhuf ni, buah dalam suhuf ni. Jadi, ketentuan nak nama kitab dan suhuf ni pun tauqifi juga. Istilah tauqifi itu maksudnya, dia bukan di atas kita yang khaskan atas nama kitab ke, suhuf ke, bahkan dia terhenti di atas pekerjaan syarak. Cuma di atas kita tak ada bab-bab yang pendetilan yang sangat halus, dalam, terperinci, tafsil, tu istilah-istilah berkenaan dengan suhuf. Maka cukup dengan kita beriman, Allah Ta'ala hantar kitab banyak. Termasuk dalam kitab tu nanti adalah suhuf. Yang kita kena tahu tafsil 4. Dan 4 ni pun paling besar kena kita ambil berat tahu Quran. Satu hari tu ada soalan, macam mana pengetahuan dengan kitab-kitab yang 3 tu? Tak tahu pun tak ada masalah dari sudut apa konten dia, tapi ambil prinsip ni. Apa dia? Wajib kita intiqad ke semua hukum-hukum syarak. Hukum syarak yang di dalam kitab-kitab Rasul-Rasul dahulu itu, baik atas nama kitab atau suhuf, sudah Tuhan Allah Ta'ala lah mansukh akan dia. Apa makna mansukh? Buang hukum. Tu bahasa lain lah. Ataupun buang hukum tu tafsir ataupun tafsil kepada mansukh. Kata macam tu lah kena dengar. Tafsir kan. Tu kata-kata seerti tu. Dia adalah tafsir dan tafsil kepada mansukh tu. Mansukh apa makna? Dibuang. Daripada perkataan nasakha. Kalau kita belajar saraf, tak asing lah benda tu. Tu yang kena ngaji juga ilmu Arab, ilmu saraf, istiqaq, supaya mudah kita tengok kalimah-kalimah Arab ni, faham terus ke akar umbinya apa maksud. InsyaAllah panjang umur memang kita nak belajar tu lah. Hari ni dah 10 Asyura, jadikan dia detik bersejarah kita. Syekh ni tu kot, atas nama Hajari ni, Banggul Batu ni. Kita akan selepas pada tarikh ni, esok pun kalau ikut, selalu kita hari Sabtu minggu 2, 4, insyaAllah saya pun tak keluar ke mana dah. Sebab hari Sabtu ni memang sini je, jadi kita baca hari Sabtu ni memang baca kitab yang kita baca hari Sabtu tu lah. Jadi minggu tu semua minggu lah, ada 5 minggu lah, 1, 2, 3, 4, 5, bukan 2, 4 aja. Dan kalau ada sahabat-sahabat kita kat luar tu, wawarkanlah kot dia tak boleh main maghrib dengan subuh, suruh mari datang waktu duha. Kita ada 2 kitab tu, kitab akidah dengan bab fiqah kan.
Kelapangan lain tengoklah apa yang munasabah untuk baca buat masa ni. Hari Sabtu tu kita baca tu lah, 2 kitab tu. Jadi tiap-tiap Sabtu nanti bermula selepas pada ni kita akan baca 2 kitab tu, 9:30 sampai tengah hari insya-Allah. Lajak-lajak tu Zuhur lah. Tu lajak tu. Kalau lajak tu Zuhur sini Kalau munasabah esok ke depan perancangan kita lah, insya-Allah nak boleh jadi tak jadi tak tahulah, apa PKP tak PKP, pasal 1-2 benda ni. Sambung nanti lepas Zuhur satu kuliah lagi. Contoh munasabah. Tengok apa munasabah tu, tengoklah jalanlah dulu apa nak ke depan tu, insya-Allah. Asal nak sebut nisbah mengaji kita kerana sebut mansukh, antara pengajian kita nak ngaji tu saraf, fi'il madhi dia nasakha yansakhu naskhan fahuwa nasikh wa zaka mansukh, isim maf'ul. Maksudnya dibuang, dibatalkan hukum hakam yang ada pada dia. Dan disebut dalam kitab macam ni, kalau disebut hukum syarak, maksudnya hukum fiqh. Hukum fiqh. Istilah hukum syarak ni hukum fiqh. Itu istilah dalam kitab. Kalau kata hukum-hukum syarak yang telah dimansukh, maksudnya hukum-hukum fiqh. Dengan istilah kita lah ni, hukum yang dimansukh ialah hukum fiqh. Adapun hukum syarak dari sudut apa yang Allah Ta'ala perintah kat kita yang berupa i'tiqad, bab imaniyah, yang tu tak pernah mansukh, bahkan dulu kini selamanya sama akidah. Sejak daripada Nabi Musa, astagfirullah, sejak daripada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah ni apa? Tak pernah ada berubah. Iman dengan Allah, malaikat, kitab. Cuma Nabi Adam tak ada kitab apa, tapi tetap berpegang dengan firman Allah Ta'ala, kalamullah, wahyu datang daripada Allah Ta'ala. Itu istilah kitab tu. Jadi kalau tak ada kitab khas pun mesti berpegang dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Itulah dipanggil din, yang kita dah belajar awal-awal kitab tu kan. An aqimud dina wa la tatafarraqu fih, syara'a lakum minad din ma wasa bihi nuhan wallazi apa ajak-ajak mulut yang sebut tu, an aqimud dina wa la tatafarraqu fih kan. Jadi antara yang Allah Taala perintah mesti pegang an aqimuddin, pegang apa yang dikatakan din tu, apa yang Allah Taala wahyukan sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip kita la tatafarraqu fi, jangan kamu berpecah belah dalam bab din ini. Dia ada tafsir dia, ada huraian dia panjang tu. Untuk hurai din tu atas kita bicara mansukh ni. Jadi din yang mansukh ni yang mana? Ahkam fiqh tu, ahkam fiqhiyah tu. Yang bahasa kita lah ahkam fiqhiyah, istilah yang kita dah pakai, hukum ni mansukh. Hukum ni mansukh. Adapun hukum akidah i'tiqadiyah sama. Prinsip bab tasawuf dari sudut bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, dengki, takabur, riak pun sama prinsip tu. Itu tak ada mansukh. Tak ada mansukh. Jadi mansukh hukum yang ada datangnya Quran dengan ahkam yang telah dulu adalah ahkam fiqhiyah. Bagi faham yang elok tu. Kitab kita dia umum lah sebut tu. Yang tu yang nak dengar, yang nak mengaji, talaki, ambil huraian, ambil perhati pasal yang tu dalam kitab tak sebut. Huraian tu saya beri. Ada dalam kitab pun kena dengar mengaji macam-macam kitab, buka kitab sana, buka kitab sini, baru nak faham tu satu-satu. Kalau baca mudah, yang tu lah. Kerana tak faham maksud syarak tu apa. Baik. Satu sebut kaedahnya, kalau kita tak tahu konten yang ada dalam kitab Taurat, Zabur, Injil tu, tak faham, tak tahu apa benda pun tak ada masalah. Maksudnya apa? Semua kandungan kitab-kitab terdahulu tu ada dalam Quran. Bahkan rumusan ulama, semua kandungan Quran tu kalau sebut dalam bentuk kolektif dia, dalam bentuk ijmali dia, ringkas dia, konten dia dipadatkan. Seluruh Quran ni duduk dalam mana? Fatihah.
Quran tu, seluruh Quran tu, parti dia Fatihah. Fatihah ni seluruh dia duduk dalam mana? Bismillah. Ni istilah-istilah ulama ambil. Bismillah tu pula parti dia kat mana? Titik ba pada bismillah. Nak isyarat ba, titik ba tu apa? Ba berapa titik? Ni kata-kata ulama lah. Dia nak ringkas, nak tunjukkan betapa padatnya kan konten Quran tu. Ba tu satu titik kan, ba di bawah satu titik. Pengaji-pengaji lama dulu mengaji kita gitulah. Alif tak ada titik, ba di bawah satu titik, ta di atas dua titik, ta, sa tiga titik, jim mata satu. Tu saya punya bahasa lah. Tu cerita Piramli tu. Okay, apa cerita Piramli pula ni? Ba di bawah satu titik. Ba tu nak isyarat apa? Wahdaniyah. Wahdaniyah dari sudut zat, sifat, af'al, milik hak Allah Ta'ala. Bila wahdaniyah milik Allah Ta'ala bagi kita ni apa? Makhluk. Bila makhluk nak buat apa? Mesti ikut kata-kata siapa khalik kita. Itu prinsip dia. Pengharapan kita pada khalik. Syariat ikut khalik. Hati pun mesti ikhlas, tauhid kan khalik. Selesai. Itulah isi kandungan seluruh Quran. Itulah Fatihah, itulah seluruh Quran. Extendkan lagi, itulah seluruh kitab-kitab dan suruh-suruh daripada Nabi Adam sampailah yang sebelum Nabi Muhammad. Full version dia, perfect version dia, apa yang diturunkan dalam Quran. Apa nak sebut dia dah the latest version yang turut. Bahasa orang putih sikit lah, bahasa komputer ni, the latest version. Tak ada upgrade lah lepas tu, tak boleh. Jangan dia buat upgrade lain-lain. Cuma di atas huraian disiplin-disiplin ilmu untuk ambil huraian Quran hadis, untuk kena ngaji elok-elok. Pastikan ambil disiplin ilmu yang betul. Baik, dengan bahasa saya sebut gitulah. Okay, lalu jadi seluruh kitab yang lama dalam Quran ni seluruh dia dalam Fatihah. Seluruh Fatihah dalam bismillah. Bismillah tu parti dia ba. Yang isyarat ba tu apa? Bi kana makana, bi yakunu ma yakun. Tak bisa dengar lah. Kan? Maksud bi kana makana, kerana aku, dengan sebab akulah ada apa yang ada. Bi yakunu ma yakunu, dan dengan sebab akulah akan ada apa yang akan ada. Itulah masuk ba tu. Jadi nisbah Allah memang dia ada. Apa yang dia buat makhluk itulah yang akan ada. Dan apa yang ada ni semua mengikut ketentuan dia. Tak akan lari punya. Itu yang maksud ba tu. Jadi ba tu nak menunjukkan wahdaniyah nisbah Allah, dan semua makhluk ni datang daripada satu sumber aja, Allah. Tu ba. Tu isyarat ba tu. Ini kata-kata hikmah para ulama. Para ulama di atas apa faham mereka daripada seluruh syariat ni Allah Ta'ala turun. Yang ni benda-benda macam ni kalau kat Wahabi dia orang bengok, dia tak faham dolikan dia. Ulama kita ni Allah Ta'ala telah lapang dada mereka dapat satu kefahaman, yang kefahaman dia Masya Allah orang lain tak boleh nak faham, tapi dia ada keupayaan nak fahamnya tu. Kalau kata-kata mereka pendek, padat, jitu macam tu bahasanya. Baik. Jadi kitab-kitab yang sebelum daripada Quran ni mansukh, telah dibuang hukum hakamnya. Baik. Dia nak jawab satu muskil sikit macam ni. Hanya disuruh kita ikut itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kiamat. Okay. Di atas prinsipnya yang kita hanya boleh ikut hanya syariat yang diturunkan kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tu kena ngaji elok-elok apa dia ahkam syar'iyah yang diturunkan kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bahasa lain ahkam syariah yang dipakai hari kiamat ni? Quran. Apa bahasa? Silap tu lah. Astagfirullah. Sorry. Apa dia hukum hakam yang diturunkan kat Nabi Muhammad yang nak sampai pakai kiamat ni? Fiqh.
fiqh. Memang semua datang pada Quran hadis, satu Quran, huraian di hadis. Dan kenapa sebut fiqh? Dia adalah rumusan, formulasi yang telah dihurai oleh ulama-ulama yang pakar di atas jalinan yang murni yang telah mereka lalui untuk memproses Al-Quran yang jadi mansuh hukum syariat yang lalu, dan huraian dia dengan perkataan Nabi dan perbuatan dan isyarat, takrir, ikrar, pengakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil faham tu para ulama kita yang mujtahidin, yang pakar-pakar dalam bab agama tu, yang takat zaman kita lah ni yang boleh dan dipakai, yang muktabar, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Ikut mazhab ni berarti ikut Quran hadis. Menyalahi empat-empat mazhab ni maksudnya menyalahi Al-Quran hadis dari sudut ahkam syariah. Kalau hanya ikut orang lain daripada empat ni di atas disiplin mereka, maksudnya ambil pendapat-pendapat terpinggir daripada hukum-hukum syarak. Itu prinsip dia. Nak mengaji tu panjang bab-bab tu, pasal kitab yang besar-besar yang dikarang oleh ulama, nisbah syariat yang Allah Ta'ala beri kepada Muhammad SAW, kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tasawuf. Kitab fiqh lah paling besar, paling besar. Kitab akidah tak banyak. Ni kitab akidah. Seluruh Al-Quran walaupun konten dia paling besar adalah akidah, tapi akidah tu rumusan dia macam mana? Ini fiqh rumusan dia macam mana? Kalau alhamdulillah, fiqh rumusan dia macam mana? Ada juga matan-matan sekecil macam ni, tapi telah diringkas dalam padat. Kalau disyarahkan dia macam mana? Dekat tangan saya boleh macam ni ya? Boleh panjang ni. Habis lah tangan saya, tak boleh nak panjang lah. Panjang. Mula tu ada kaedah, ada prinsip. Yang tu kena mengaji ya. Semua kena mengaji, tapi nak sebut besar dia tu. Halus dia, panjang dia. Dalam masa yang sama jaga, ada yang tergelincir, ada yang sivil, ada pendapat-pendapat terpinggir. Situ jagalah. Itu. Akidah kebanyakannya gitu, padat. Dia banyak yang benda-benda yang ittifaq, ijma', tanpa khilaf. Yang tu yang benda-benda yakiniyah, i'tiqad yakiniyah. Tu bab pula bab qalbi, bab i'tiqad. Yang tu sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW sampai kiamat, sampai hari kiamat esok buah tu lah pakai, tak ubah. Tak ubah. Apa kita belajar bab iman ni khas je bab Allah Ta'ala. Faham kita belajar dengan Allah Ta'ala ni sejak Nabi Adam, Nabi Muhammad sampai kiamat, dah mati hidup balik tu pun, yang tu pun tetap dengan Allah kita faham sama, mukhalafah lil hawadis. Itu dinya sepi besar dia tu. Tetap Allah hakiki wujud, wajib wujud. Kita mungkin wujud, jaizul wujud. Tak berubah sikit pun. Tak berubah sikit pun. Tetap Allah, walaupun Allah Ta'ala beri kita keupayaan melihat dia, tetap Allah laisa kamitslihi syai'. Tetap Allah Ta'ala walaupun akhirat esok kita boleh dengar kalam itu, bukan dengar kalam lafzi dia, tapi kena dengar, diberi kita keupayaan dengar kalam nafsi dia. Hatta melihat pun melihat dengan mata, tapi mata kepala yang bukan di atas keupayaan mata lah ni. Dia nikmat luar biasa. Yang tu dia panggil tajalli. Allah Ta'ala tajalli kan kepada kita untuk kita boleh melihat Allah Ta'ala. Tetap prinsip macam mana kita belajar tauhid, tak berubah sampai kiamat. Tak berubah sampai akhirat esok. Tentu tak ngaji akidah, bencana besar, celaka besar. Alhamdulillah. Pasal mana nak boleh selamat kalau akidah tak betul? Satu lagi nak selamat, syariat mesti betul. Syariat tak betul, hancur semua apa yang kita buat. Walaupun akidah betul. Akidah betul, amalan tak betul. Amalan tu hancur semua. Siapa? Ikut fiqh Syafi'i tak laku, Hanafi tak laku, Maliki tak laku, fiqh kepala otak hang. Yang tu rasanya. Fiqh hampas. Hang semayang ikut kepala otak hang, hang puasa ikut kepala otak hang, hang zikir ikut kepala otak hang, hang hidup ikut kepala otak hang. Bahasa-bahasa kepala otak tu senang kan. Hang tak ikut syariat. Satu kena mengaji elok-elok. Kalau kata hang amal ni, amal cara sabar.
Kaifiat siapa? Siapa tok guru hang? Ambil jalan siapa? Cara apa hang faham? Cara Asyafi'i ke, Hanafi ke, Maliki, Hambali ke cara Bangali ke? Boh pergi menyambil tu sikit. Ke cara Wahabi ke? Nanti kita jumpa bab-bab Wahabi, kitab ni dia sebut kat sikit. Wahabi yang faham kan? Fiqh tu ai. Masalah besar sekali akidah. Rosak akidah habis, rosak punah. Hak tu rosak langsung, bukan amalan tu rosak. Punah langsung. Agama ni punah langsung. Kalau punah akidah. Ya. Jadi yang kita nak pakai hanya syariat yang Allah Ta'ala turun kat Nabi Muhammad SAW. Satu, kita belajar fiqah, belajar tauhid, belajar tasawuf ni tak ada rugi sikit pun. Pakai sepanjang hayat. Ngaji matematik tak pakai. Tak pakai. Saya punya pengalaman mengaji matematik sekolah kebangsaan lah. Ngaji matematik yang biasa matematik pilihan C. Zaman saya lah, sekarang ni istilah apa benda saya tak tahu. Tak peduli pun. Matematik tambahan pun saya belajar je matematik tambahan. Apa saya nak sebut ni? Tak pakai pun. Nak pakai pecahan ni bila jumpa paraid. Orang tak belajar paraid tak pakai pun. Tambahlah ni otak Jepun ni pakai. Kalau Adi Putra pun esok rasa malas ni nak kira rasa. Adi Putra tak faham tanya lain. Walaupun otak dia cekap pintar gitu, esok pakai otak Jepun je. Tak pakai apa lah. Tapi yang kita belajar ni tauhid, fiqh, tasawuf ni bila sampai kiamat pakai Quran, sampai kiamat pakai. Sampai kiamat pakai. Motor rosak. Habis motor ni tukar motor baru. Bini mati, suami mati, anak mati, makhluk semua binasa. Yang kekal ni. Hak apa yang kekal Allah dan apa Allah syariat dia. Itu kekal. Yang special kedudukan tinggi makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak apa lagi? Itulah kita punya bersih hidup. Allah mesti maksud, dan bila disebut kasih dengan makhluk ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mahbub kita. Habibuna Rasulullah. Macam mana nak realisasikan Habib kita ialah Rasulullah, kekasih kita, buah hati kita, jantung hati kita. Always in my heart ni. Banyak kita saya tak usah cerita orang lain. Saya pun mengaku mulut boleh lah, hati Allahu Akbar. Kita je duk rasa macam kita dah menepati SOP syarak. Allah sebagai maksud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mahbub. Iya ke Allah sebagai maksud, Muhammad sebagai mahbub sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi benda kena repair. Semak rupanya tak ada pun, rupanya kosong lagi hati sanubari kita. Belajar dengan guru dia empuknya sekali kita, tercengang kita, baru terduduk kita, alamak tak ada apa lagi aku dengan Allah Taala. Tak ada apa lagi aku dengan Rasulullah. Yang banyak ni merapu je banyak. Apa banyak buang masa banyak. Tak apa dah. Lalu hidup tengok serupa, tapi Rasulullah pun dia pun makan minum serupa kita. Tidur bangun dia serupa kita, tapi hati sanubari dia hidup. Akidah dia segar dengan Allah Taala, evergreen. Always fresh dengan Allah Taala. Kita badan je fresh, jasad fresh, hati belum tahu. Satu latihan nak pergi fresh ni puasa. Bila puasa pun macam tak ingat dah nak makan. Buat puasa pun buat apa puasa? Tak makan tak minum. Sifat siapa tak makan minum? Sifat malaikat. Lepas belajar buat malaikat. Nak buat apa tu? Nak zahirkan keadaan satu makhluk yang sangat special. La ya'suna Allah ma amarahum. Kita bukan malaikat, tapi bagi ada sifat malaikat kita. Lagi tinggi yang tak makan tak minum siapa selain pada malaikat? Allah makan minum. Subhanallah. Jadi puasa ni nak buat apa? Puasa ni nak menzahirkan sifat Allah Ta'ala tak makan tak minum. Kita Allah, kita gila apa Allah? Tapi kita tempat nak zahirkan Allah tak makan tak minum. Jadi aku tak makan tak minum ni maksud apa? Sebab aku ni menzahirkan, mendalilkan Allah. Tu haluslah pelajaran tu sikit. Boleh faham kalau? Boleh faham. Susah ke tak faham? Boleh faham ke tak? Boleh faham? Senang je, boleh faham. Ada kita ni bukan kita ada menzahirkan ada Allah Taala.
tengok anak ni anak siapa ni? Tengok anak ni menzahirkan bapak dia, mesti ada bapak dia, takkan ada bapak dia, mesti ada anak, mesti ada bapak dia, ada anak. Ada makhluk menzahirkan siapa? Bukan nak zahirkan makhluk dicipta nak zahirkan siapa makhluk ni? Menzahirkan Allah. Prinsipnya macam tu. Ni kita puasa tak makan tak minum, tu nak zahirkan siapa? Allah tak makan tak minum. Bila puasa, bila buka puasa macam mana? Balik pada hakikat kita manusia, apa dia? Makan minum. Inilah aku makhluk. Bila boleh puasa, siapa bagi puasa ni? Allah, nikmat dia bagi puasa. Tu ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kerana engkau aku puasa, aku beriman dengan engkau. Wa ala rizqika aftartu, di atas rezeki apa kau nak bagi aku buka ni. Makan arnab, ikan bakar. Sebab haji sebut itu kan. Tak faham sudah lah, arnab. Apalah tak kira lah, kurma apa yang ada lah. Kena pula orang bagi bawa balik rambutan, bawa balik nasi, bawa balik lauk, bawa balik lah apa yang bagi orang balik. Sebab rezeki siapa bagi? Allah. Tak apa tu, aku makhluk, kena makan minum. Inilah hakikat kita. Tapi Allah tak makan minum. Untuk kita hajat makan minum. Sebenarnya hajat siapa? Hajat ke Allah makan minum ni. Ini peraturan dia, kena makan dan minum. La ilaha illallah. Makan pun dengan bismillah, makan pun dengan kanan, makan pun dengan duduk, makan pun dengan zikir dan fikir pada Allah Ta'ala. Ni jalan Nabi, jalan Rasul, jalan Nabi Rasul. Pasal apa? Jalan dia yang terbaik, dia role model kita. Kita nak belajar hidupnya jiwa macam ni bukan senang. Macam mana pun sembang dulu lah sebelum senang-senang nak boleh buat tu. Ilmunya mesti dihadam. Ilmu tak hadam, macam mana nak praktik? Teori mesti berkerti dulu. Bila ada teori baru nak boleh praktikal. Pula tu terus boleh dapat ke? Belum tentu. Praktikal, latih. Hadirkan apa yang kita dah belajar supaya hidup hati sanubari dengan Allah Ta'ala. Makan masa bukan 2-3 hari. Nak pandai masak pun kacau. Chef pakar pun kena dia terencat sikit pak masa, terkejut ke apa, silap enggak dia masak. Fikirlah bahasa-bahasa gitu kan. Jadi chef tu apa nak jadi syekh lagi susah. Nak jadi syekh dengan mana orang tua senang. Kambing pun boleh jadi syekh, ni sebah tua dia. Babi boleh jadi syekh, babi tua lah maksudnya. Orang pun boleh jadi syekh. Syekh apa? Syekh tua boleh. Tapi syekh dengan makna zu fadilah, orang mempunyai kelebihan bukan senang. Kelebihan sudut ilmu, kelebihan sudut amal, sudut i'tiqad, kelebihan sudut akhlak. Banyak kita kena belajar, kena ada orang ngasuh kita, ada jurulatih kita yang latih kita. Dan kita dalam pantauan jurulatih kita. Siapa jurulatih kita? Iblis, nafsu, syaitan, kawan, menteri, Perdana Menteri, kerajaan. Itu kena tengok siapa jurulatih kita. Boleh patuh ke ikut cakap jurulatih? Patuh tak patuh? Siapa ada guru dia akan sedar lah. Boleh ikut cakap guru semua. Bukan senang. Boleh tak tukar kehendak guru ialah kehendak kita, ataupun guru kena ikut kehendak kita. Yang tu nak ajar apa? Kita ikut ni, nak ikut Rasulullah ke ikut kehendak Rasulullah ke Rasulullah kena ikut kehendak aku? Mesti bukan macam tu. Kita nak ikut kehendak ke Allah ke Allah kena ikut kehendak aku? Kita kena ikut kehendak Allah. Satu kita nak minta nak ni. Tentu tak dapat. Tak dapat bukan atas kita nak kena. Allah wajib tunaikan kehendak kita. Kita yang kena belajar macam mana nak faham dan nak tunaikan apa kehendak Allah Ta'ala. Itu tauhid. Kadang nak kaya, tak kaya pun. Kadang nak anak, tak dapat anak. Macam-macam hal. Nak kahwin, tak kahwin. Ada orang supi tak mau kahwin, tu lain hal lah. Benda pula tu. Konon supi. Contoh, kadang nak ilmu, tak dapat ilmu. Nak bodoh, tak pasal. Itu bukan disuruh. Itu khilaf syarak. Allah. Tu ada pelajaran tu kena belajar tu. Jadi asal nak bicara macam mana, sampai kiamat kita kena pakai apa yang Allah Ta'ala syariat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tu huraian daripada apa yang Allah Ta'ala bagi kat Nabi Muhammad, apa dia? Fiqh. Macam mereka ulama-ulama yang pakar. Kan kaedah kita pun SOP ikut siapa? SOP ikut nasihat siapa? Pakar gitu kan. Apa-apa pun COVID ikut apa? Pakar, ikut pakar, ikut pakar. Itu pakar dunia, boh biar kan. Cik tengok bukan pakar pun, bengong kan tengok. Itu syarah lain. Siapa pakar dalam agama? Para ulama. Ulama tu baik ulama tauhidnya, ulama fiqahnya, ulama tasawufnya. Ni perjalanan agama. Perjalanan akidah, i'tiqad. Ni perjalanan apa? Ni perjalanan fiqh. Ni perjalanan apa? Ni perjalanan macam mana nak kaifiat, nak bersihkan hati, nak tazkiyah nafsu kan. Nak asuh nafsu ni supaya nafsu ni ikut kehendak Allah, bukan nafsu semata-mata nafsu. Makan pun nafsu dia. Tapi nafsu makan bukan nafsu makan ikut kehendak nafsu, tapi nafsu ni makan dengan kehendak Allah dan Rasul. Mesti macam tu. Kahwin, nafsu tak ada nafsu nak kahwin apa. Kahwin nafsu tu bukan atas nafsu semata-mata nafsu. Kahwin di atas nafsu tu ikut kehendak Allah dan Rasul. Satu, kahwin. Mestilah macam tu. Tidur memang ada nafsu, tapi tidur di atas macam mana nak sambung? Apa Allah Ta'ala dan Rasul ajar kita nak tidur, jangan masa mengaji tidur. Tu nafsu, tu mata-mata nafsu. Tu semata-mata nafsu. Waktu tidur, tidurlah. Ni waktu tidur, tak tidur, duk belek handset. Kepala otak kau. Itu nafsu, gila punya nafsu tu. Masa mengaji tidur, kepala otak kau, semua salah hidup. Masa ikut nafsu. Dia mesti handset pegang pun ikut kehendak Allah Ta'ala. Bangun pun ikut kehendak Allah Ta'ala. Tidur pun ikut kehendak Allah Ta'ala. Mana boleh ikut kehendak kita? Itu istilah ikut masyiatillah tu. Itu hukum syaraknya nak kena betul, nak repair, nak berbetul diri. Jadi asal nak sebut pelajaran kita nak ambil ni, mesti ambil apa yang diatuskan Nabi Muhammad SAW di atas huraian yang telah disebut oleh ulama. Kewajipan kita apa? Pergi belajar apa dia yang telah disebut ulama. Maksud apa? Mereka telah memudahkan kita untuk ikut perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dengar ayat tu. Mereka telah mempermudahkan kita. Permudah sungguh. Dengar saya sebut. Kalau nak belajar Quran macam mana yang turun kat Rasulullah, yang macam mana Sayyidina Ali tulis dalam jadi juru tulis Rasulullah, sebut salah seorang itu nama yang masyhur sekali, yang lain kot tak ingat. Nak baca Quran yang Sayyidina Ali tulis tu agak-agak boleh tak? Titik tak ada, baris tak ada, tulis pula khat kufi. Kufi pun kufi klasik zaman Nabi. Macam boleh? Ya ada duk baris pun baca tak betul. Nak ada baca duk ada baris baca tak betul. Ni baris pun tak ada, titik pun tak ada. Macam mana nak baca? Itu kata nak ikut Nabi, kau baca lah tu. Itu ada titik, ada baris. Siap. Quran bertajwid. Quran tajwid berwarna. Waqaf ibtidak pun warna lagi. Color ni sebelah hitam, sebelah biru pekat, sebelah biru cahaya, sebelah hijau. Yang ni makna waqaf, yang ni elok, ni waqaf kafi, ni waqaf syafi, waqaf kafi, waqaf tam, ni waqaf qabih, yang ni boleh waqaf, yang ni tak boleh ibtidak. Waqaf ibtidak pun ada color. Tajwid pun color, dah dimudahkan. Tu pun salah lagi. Agak-agak boleh baca hak asli. Faham ke saya sebut apa ni? Boleh? Fiqah kita yang telah dimudahkan satu-satu ni, ambil kitab fiqah yang telah dah terperinci halus satu-satu. Tu pun tak faham lagi. Agak-agak boleh faham Quran hadis. Besar tu disiplin ilmu nak ambil tu. Tu satu Jadi asal nak sebut apa? Kita kena ikut syarak yang diberikan kat Nabi kita Muhammad SAW hingga kiamat. Hatta kalau ni nanti ada Dajjal, turun Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Nabi Isa diikut syariat apa? Bukan dia ada kitab Injil ke? Dia ada kitab Injil kat Nabi Isa.
Dia bawa kitab Injil ke dia bawa Quran? Pandai pula. Nabi Isa kan bawa kitab Injil. Kenapa ikut Quran? Jawab. Nak pandai tak? Kenapa pula dia ikut Quran pula? Kenapa dia tak ikut kitab Injil? Kan Injil khas untuk Nabi Isa. Nabi Isa ada kitab Injil kan? Kenapa tak ikut Injil? Kenapa dia ikut Quran pula? Jawab. Pandai tak? Siapa pandai? Ada siapa nak jawab? Nak bagi sekupang? Orang lain yang jawab ni mana cik? Injil dah masuk, walaupun Injil khas turun kat dia masuk. Nabi Isa esok ikut siapa? Pakai Quran lah. Betul? Kalau ikut Quran pun siapa hurai kepada Quran tu? Nabi Muhammad lah. Nabi Isa esok apa? Dia menepati salah seorang daripada ulama-ulama mujtahid. Macam mana ulama-ulama mujtahid yang pakar, macam Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tu, walaupun dia memang dia tarah Nabi Rasul, tapi nisbah dia takkan buat syariat baru. Dia hanya ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Andai kata kita hidup esok bertemu dengan Dajjal, bertemu dengan Nabi Isa, kita semayang macam ni, kata dia, ayu mazhab anta? Isa jadi tanya, kau mazhab apa? Syafi'i. Alhamdulillah, kata dia, syarah Allahu sadrak. Telah datang ada aku tepat ni macam ni lah sebahagian daripada cara Nabi SAW semayang. Alhamdulillah, mestinya kau Nabi, kau belajar macam ni, yang ni sebahagian cara Rasulullah SAW semayang. Kalau Wahabi tak, aku ikut Quran hadis. Quran mana kau ikut? Kau siapa? Ikut Quran hadis? Kau pakar ke? Kau ulama ke? Tidak. Habis tu, macam mana kau boleh ikut Quran hadis? Kenapa tak nak ikut ulama yang bakar-bakar tu? Itu kalau Wahabi jumpa Nabi Isa esok lah. Kena tanya gitu. Habis-habis dah rujuk. Nanti kalau saya ngaji ada guru isyarat itu, dia kata apa? Nabi Isa nanti akan jawab apa? Engkau dah ikut mazhab Syafi'i tu. Teruskan. Sikit pun aku tak usik siapa. Yang tu dah sebahagian daripada kaedah yang ada. Kalau kata nak rujuk pun, Raja aku Nabi Isa akan jawab macam mana? Mesti dia takkan jawab lari daripada empat mazhab ni kalau ni sebab fiqh. Tentu antara hukum hakam yang ada. Masih syariat Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia hanya akan berlaku pada zaman Nabi Isa tu. Bila? Apa dia? Zaman kita lah ni, sehinggalah sebelum datangnya Nabi Isa nanti untuk bunuh Dajjal dan syariat yang dia akan bawa, dan dia akan hidup bersama dengan orang Islam pada zaman itu, dengan keadaan tak ada kafir zimmi. Kat kita sekarang ni, masa Rasulullah hidup, daripada mula sampai syariat sempurna, Rasulullah wafat, sahabat tabi'in, tabi'in, ada istilah kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir apa? Kafir lah. Tak, kafir zimmi ni kafir yang memang kafir, tak sembah Allah Ta'ala, tak ikut apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, yang duduk di bawah kerajaan Islam, yang bayar bayaran tertentu untuk menzahirkan ketaatan dia kepada kerajaan Islam. Itu kafir zimmi. Datang Nabi Isa esok, tak ada dah kafir zimmi. Tak ada dah kafir zimmi. Dia akan bunuh Dajjal dan dia bunuh semua kafir. Orang Islam itu ada setengah-setengah tok guru dan perkataan ulama-ulama kita riwayat, datangnya Nabi Isa esok bunuh Dajjal tu, orang Islam yang memang pasti selamat daripada Dajjal dan fitnah dia, yang memang clearnya atas iman, 12,000 lelaki, 7,000 perempuan. Seramai manusia tu 12,000 lelaki, 7,000 perempuan. Jumlah dia 19,000 ya. Kebanyakan dia 19,000. Nak sebut apa tu? Mana orang kafir yang ada pada zaman Nabi Isa turun tu, semua dipenggal, semua bunuh. Kalau nak ada tinggal pun, siapa dia? Orang perempuan dan kanak-kanak. Yang tu tak boleh bunuh. Yang tu semua akan jadi hamba orang Islam. Jadi hamba orang Islam, jadi tawanan perang orang Islam. Adapun lelaki yang balik selagi tak Islam, buat apa? Bunuh semua. Takkan ada yang seorang pun yang boleh istilahnya ditangkap sebagai hamba, dan tidak akan ada yang boleh duduk sebagai kafir zimmi dalam kerajaan Islam. Tak ada. Tu syariat siapa?
syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tu dia akan menjadi bila Nabi Isa turun esok. Jadi syariat yang Nabi Isa turun tu bukan atas Nabi Isa punya peraturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi peraturan tu hanya akan terlaksana dan akan dilaksanakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan takkan ada mana-mana babi yang akan dibenarkan untuk ternak lah dalam kerajaan. Babi hutan atau hal tukang kerja kita. Tapi mana babi yang tak akan ada dibenarkan babi diternak? Tak ada. Semua babi akan dibunuh. Jadi kita nak selamat daripada babi esok zaman Nabi Isa. Zaman sekarang babi dibela, diternak, dan babi siapa tembak dan bunuh kena denda. Bunuh orang bunuh macam tak apa-apa, tapi bunuh babi salah besar di sisi mereka. Mereka tu siapa? Tembaklah. Bunuh orang tu, apa nama ahli bomba apa tu, Muhammad Adib apa tu kan. Nama Muhammad Adib ramai apa nak cerita ni, Muhammad Adib ramai orang tak pasal sudah. Tak selesai lagi kes bunuh orang. Buat tahu padahal kena siapa bunuhnya. Buat tak tahu macam tak ada apa-apa. Bunuh babi, jangan semboknya satu-satu. Ni peluru daripada mana? Sopo ni? Pupu. Siap? Berapa ribu? 10,000 kena. Keluar balak daripada hutan orang kena. Muka balak daripada hutan. Kita ada kayu, getah, tebang, keluar ke jalan raya, mampus kau kalau tak ada permit. Pokok getah kita, tanah kita, kawasan berbukit, sodok dengan peho tu, buat atas lori, buat keluar, macam mana? Mampus kau kena saman. Itu satu hal lah. Saya nak cerita babi tu. Nabi Isa turun, tak ada lah babi yang kena ternak dan bela. Bukan nak bela babi, bela orang. Nabi Isa akan hidup dalam masyarakat Islam pada zaman tu lepas bunuh Dajjal 7 tahun. 7 tahun. Dia perintah ikut apa? Ikut Quran. Ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang hafal Quran, orang yang betul-betul di atas jalan ahli sunnah wal jamaah ni, memang tak akan ada masalah punya dengan Nabi Isa ni, memang tak akan ada masalah. Siapa? Dia istilah seolah-olah ulama mujtahid depan kita. Apa masalah dia rujuk ke dia. Dan semestinya dia akan menjawab macam mana dia Nabi kan. Pula tu dia memang tak bertemu Rasulullah. Satu hal, semestinya dia ada ilmu yang spesial punya kat dia, yang dia boleh faham syariat yang diberi kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kalau kita dah belajar, kita pernah jumpa kitab ulama ni, kalau kita boleh discuss dengan dia, tanya dengan dia, tukar pandangan dengan dia, minta pendapat dia, tanya hukum kat dia, dia akan jawab macam mana. Surely tak akan lari punya dengan apa yang telah kita belajar dengan hukum fiqh yang telah ditulis oleh ulama kita berdasarkan fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Pasal apa tu? Pasal semua ni ambil daripada Al-Quran dan hadis. Yang tu adalah kaefiat-kaefiat yang telah termaktub, telah diizinkan, telah benar. Kaedah-kaedah mereka tepat betul macam mana perjalanan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya CP-nya tu apa dia? Ngaji lah baru jumpa. Mana sempat baca 2-3 minit ni nak cerita satu-satu hukum syariat. Bab yang paling panjang mengaji bab syariat lah, hukum fiqh lah. Ngaji tauhid tak lama mana. Ngaji tauhid tak lama mana. Fiqh lama. Yang lama ni apa? Nak latih tauhid. Tu yang tasawuf tu. Nak latih tauhid dalam kehidupan supaya sentiasa mentauhid Allah Taala, nak tazkiyah nafsu tu. Hak tu lama. Sepanjang hayat. Hatta orang dah label tok guru ke syekh ke wali ke 24 jam lagi jadi wali, lagi 24 jam sentiasa dicari masa oleh iblis yang durjana untuk merosakkan dan menyelewengkan macam mana tauhid Allah Ta'ala yang Maha Esa. Lagi tinggi pangkat, lagi besar ujian. Orang tak ada pangkat, nak ujian apa? Tak payah usik pun dah sesat dah. Tak payah usik pun sesat dah. Okey, mana? Yang tu nak huraian apa? Ikut syarak Nabi Muhammad SAW hingga kiamat. Ke Nabi Isa tu sikit mengenai syariat tak ada kafir zimmi. Adapun
seperti wajib atas kita mengerjakan haji, maka iaitu syarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi semacam syarak Nabi Ibrahim, maka iaitu tiada mengapa. Okey. Jadi dia sebut sikit berkenaan dengan kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, antara yang disyariat kat kita adalah syariat yang pernah disyariatkan kepada Nabi dan Rasul dulu. Antaranya Nabi Ibrahim. Antara yang disyariatkan Nabi Ibrahim ni, masyhur dalam kita ada 10 perkara yang disyariatkan Nabi Ibrahim tu, yang kat kita pun disyariatkan juga perkara tu. Firman Allah Ta'ala, isyarat pada ikut Nabi Ibrahim ni, syariat yang diturunkan Nabi Ibrahim ni, macam itulah syariat yang diperintahkan kat kita Nabi Muhammad SAW. Khasnya dalam bab dipanggil manasikul hajj, bab ibadat haji. Summa wahayna ilaika anittabi' millati Ibrahim hanifa. Antara Allah Ta'ala perintah kat Nabi Muhammad ni, kami perintahkan untuk kamu ikut, antara maksud wahyu tu, summa wahayna ilaika, apa wahyu yang Allah Ta'ala wahyu kat Rasulullah ni, ikutlah perjalanan syariat hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memang cenderung untuk mentakwa sungguh pada Allah Ta'ala ni, antaranya bab haji. Jadi bab haji ni syariat Nabi Muhammad ke syariat Nabi Ibrahim? Bahasa dia pakai syariat tu syariat Nabi Muhammad, semacam syariat Nabi Ibrahim. Jadi diperintahkan asalnya kat Nabi Ibrahim, kemudian diperintahkan kita ikut syariat Nabi Ibrahim. Syariat apa tu? Syariat Nabi Ibrahim ke syariat Nabi Muhammad? Syariat Nabi Muhammad lah, tapi the same as apa yang Allah Ta'ala perintah dekat Nabi Ibrahim. Jadi tak tahu apa Allah Ta'ala turunkan Nabi Ibrahim pun tak apa, tak tahu apa konten suhuf Ibrahim pun tak apa, tapi jangan tak belajar syariat haji, umrah, macam mana disyariat dekat Nabi Muhammad SAW. Belajar elok-elok lah. Macam mana nak tawaf, sebelum tawaf macam mana niat, nak berlapas tak berlapas, tengoklah apa ulama kita dah hurai. Mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, mengikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Jangan ikut Wahhabi, Wahhabi situ. Jangan ikut gila Wahhabi. Jangan ikut tamu haji. Oh, ayat tu lah sikit. Saya ngaji pasal arwah batin ni, dia ada sebut je ni. Kita kan kalau tak ngaji molek dalam kitab-kitab fiqh kan, haji kita haji tabung haji. Ya, saya sebut tu. Ni kata-kata Tok Guru lah. Dengar sekali saya sebut kalau tak jelas apa dia. Kita kan kalau tak ngaji dalam kitab fiqh molek-molek, kita punya haji ini bukan haji mazhab Syafi'i deh. Kita punya haji ini haji mazhab tabuh haji. Siapa tak faham pergi ngaji elok. Apa saya sebut tu? Mazhab tabuh haji. Mazhab tabuh haji. Tak ada dah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Mazhab tabuh haji. Tabuh haji kata boleh. Tabuh haji kata tak apa. Tabuh haji kata boleh. Tabuh haji kata tak apa. Ikut tabuh haji semua. Bukan Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tak. Ikut mazhab tabuh haji. Jadi esok kalau duduk bawah bendera, esok cari kat Padang Mahsyar, carilah bendera tabuh haji. Kalau nak sebut syariat ikut haji. Kenapa tabuh haji? Kalau sebut tabuh haji sangat, apa masalah? Ni sepah dia nak kumpul duit kita pergi tabuh haji, tak ada masalah tu. Tapi kursus haji yang dibagi tu, ada kursus haji yang diberi, hukum hakam yang diberi dalam tabuh haji tu, yang tak betul dalam kaedah-kaedah mazhab. Tak betul dengan kaedah-kaedah kita mazhab Syafi'i. Kalau saya sebut ni banyak perkara. Saya ngaji tu pasal arwah Tok Guru sebut gitu. Tok Guru sebut. Kalau saya sebut kok saya bodoh. Tok Guru sebut. Zaman saya ngaji dulu, masa tu ialah zaman mula peralihan yang siapa nak pergi haji, dia tak ada pergi haji semata-mata, bahkan wajib kena pergi kursus tabuh haji. Memang gitu kan? Dulu macam mana? Dulu ada. Cik Dolah pergi lepas ada zaman kursus ke sebelum zaman kursus? Tahulah tabuh haji memang ada lama dah. Tapi ada kursus tak dulu masa pergi haji? Dah pergi haji belum? Masa tu kena pergi kursus tak? Kena pergi. Lepas ada kursus lah. Nak cari orang lama-lama pun tak ada dah, veteran-veteran lagi. Siapa lagi? Pergi lah. Sebelum kursus ke selepas kursus tabuh haji? Ada kursus tak? Ada kursus. Ada kursus 17 siri, 18 siri kan. Last sekali pekat ke ihram, pekat buat praktikal kat Malaysia.
Tak ada dalam dunia tau buat praktikal tabung haji buat praktikal haji melainkan kat Malaysia. Ada pun Indonesia tiru. Apa saya nak sebut ni? Siapa pernah pergi haji sebelum kursus tabung haji ada? Saya haji pergi dah. Ada kursus tak? Tapi kena kursus tak? Lari semua ada pergi kursus. Arwah Tok Guru dulu dia dah pernah pergi sebelum kursus. Saya mengaji dulu. Kalau Tuan Guru Haji tadi lagilah. Dia duduk Mekah. Mana ada kursus tabung haji apa? Memang duduk sana. Tambah arwah tok saya pun apa? Dia pergi haji naik kapal. Bukanlah kapal layar, kapal tu kapal minyak lah zaman tu kan. Kapal laut lah. Nak pergi macam mana? 14 hari atas laut. Mabuk muntah tak kira. Ribut topan apa pun duduk di laut. Apa nak sebut? Kalau mati pun atas kapal macam mana? Sebelum tu lagi lama lah. Dia pergi tu zaman tu 14 hari lah. Sebelum tu lagi berapa bulan. Naik kapal tu, naik Penang lah. Pelabuhan Penang lah. Memang arwah tok saya orang Penang. Saya ingat isi 07 tau. Lakukan pelarian tau, 07 Penang lah weh. Yang tak tahu. Apa nak sebut 02 Pahang. Ya ke? 02 Kedah. 01 ada. Dia orang ni tak tahu langsung maklumat IC. Ya Allah. Perak berapa? 08. Kalau postcode lain, nombor telefon lain. Apa cerita ni? Cerita IC. Saya 07 Penang. Tok Penang. Jadi dia pergi lu naik kapal. Usul dengan bawa apa isi dan tong minyak gas tu, tin minyak gas orang tak kenal lah ni kan. Isi beras, ikan masin apa, tambah cili kering. Apa? Tu berkelah atas kapal tu nak pergi sana masuk. Pergi Mekah dulu macam tu. Dia pergi zaman tu. Bila main belakang ni kena kursus tabung haji. Lain pula hukum. Lain pula hukum. Melontar boleh sebelum tergelincir matahari. Semayang terbang tak payah. Tayamum boleh tepuk je kat dinding. Ada ustaz-ustaz dia mengajar tu. Dinding kapal terbang tu tepuk je tayamum. Boleh pula. Dam, sebelum kena dam pun boleh bayar dah kat tamu haji, bayar dam. Tamatok ke kiran ke bayar dam siap-siap dah. Dah bayar dam siap-siap dah. Dam siap-siap dah. Kat tamu haji. Macam cahaya lah kalau saya sebut tu. Kena mengaji bab haji baru jumpa satu-satu. Jadi asal nak sebut apa? Mengaji elok-elok. Khas nak sebut tentang syariat kita ikut Nabi Ibrahim. Sebenarnya bukan ikut Nabi Ibrahim, ikut Nabi Muhammad. Tapi apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad, sopa macam Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala perintah Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim. Jadi kita ni ikut Nabi Ibrahim ke ikut Nabi Muhammad? Ikut Nabi Muhammad. Yang syariat disyariatkan kepada Nabi Muhammad, sopanya Nabi Ibrahim. Boleh? Faham? Kata apa? Satu tak faham hak Nabi Ibrahim tak apa. Fahamlah hak Nabi Muhammad SAW punya. Tengoklah kita kitab bekah kita. Yang ulama-ulama dah ajar, dah rumuskan kat kita macam mana mengikut fiqh Syafi'iyah, Hanafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah. Itu bab haji. Ada pun bab lain, bab puasa, bab zakat. Ada benda kita tak tahu kaedah apa Nabi-Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad pun tak ada masalah tu. Sembahyang zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim macam mana? Wallahu a'lam. Nabi Musa sembahyang macam mana? Wallahu a'lam. Tapi sembahyang kita ni sembahyang ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kalau dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah bila naik burak dengan Jibril tu nak pergi ke Baitul Maqdis tu, ada 5 tempat dia singgah. Antara dia singgah tu Madinah. Jibril kata turun sini ya Muhammad, kita sembahyang 2 rakaat. Masa tu tak ada fardu sembahyang lagi. Sembahyang siapa tu? Sembahyang ikut syariat Nabi Ibrahim AS. Tak ada yang syariat khas Nabi Muhammad lagi. Pasal belum terima sembahyang khas untuk Nabi Muhammad. Bila sampai istilahnya ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Ta'ala, ketika itu Rasulullah di langit, Allah Ta'ala subhanallah maha suci dia daripada bertempat, tak bahas pun zat dia kat mana, terima je sembahyang tu. Baru sembahyang yang diajar mengikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tu pun syariat terima tu secara ijmali je. Pagi tu
Hari pertama tu, subuh tu, tak ada apa semayang lagi. Macam-macam peristiwa berlaku. Zuhur tu, baru datang Jibril, ajar kat Nabi kita Muhammad SAW cara-cara dan kaifiat semayang yang khas untuk Nabi Muhammad SAW nya. Jibril semayang jadi imam, Nabi Muhammad sebagai makmum. Hari pertama tu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, sampai subuh. Datang awal waktu, bila masuk waktu, Jibril datang, Jibril imam, Rasulullah makmum. Macam mana cara semayang syariat engkau? Allah Ta'ala ajar macam ni. Dengan ajar praktikal solat. Jibril imam, Rasulullah makmum. Rasulullah makmum. Datang waktu tu. Sahabat tak semayang lagi masa tu. Hari kedua, jadi mula-mula semayang, Zuhur, subuh tu tak semayang lagi. Satu, waktu solat sepatutnya tulis apa dulu? Zuhur. Pasal apa? Dia awalu salatin zaharat, awalu salatin furidat. Awal-awal sembahyang yang difardukan adalah zuhur. Kat Rasulullah sendiri, para sahabat pun sama. Pasal hari kedua Jibril datang akhir waktu. Zuhur tu, hari kedua tu sahabat tak sembahyang lagi pasal tak diajar lagi nisbah waktu, cara nak sembahyang. Cara dah ada, waktu pula. Hari kedua Jibril datang ujung waktu. Dekat-dekat masuk asar dah. Datang, dia kata, ya Muhammad, jom semayang. Masih Jibril imam, makmum, Rasulullah. Habis semayang, Jibril kata, inilah akhir waktu asar. Tak semayang asar terus, tak. Jibril pun beredar. Lepas tu dekat-dekat nak maghrib, Jibril datang, ya Muhammad, mari semayang. Ya, soalan 4 rakaat. Habis je semayang asar, masuk maghrib. Dia kata, inilah akhir waktu asar. Hari kedua tu Jibril datang semua akhir waktu. Sampailah subuh, dekat-dekat nak terbit matahari dah, Jibril datang semayang berdua dengan Rasulullah. Jibril kata, inilah akhir semayang subuh, waktu akhir semayang subuh. Zuhur tu baru Rasulullah ajar sahabat, baru Rasulullah semayang dengan para sahabat-sahabat. Jadi lepas hari kedua tu barulah Rasulullah ajar syariat semayang, kaifiat semayang dan waktu solat. Jibril datang 2 hari itu saja, Rasulullah lengkap pengetahuan dia macam mana nak kira waktu, awal solat, akhir solat. Itu yang belajar falak tu. Rasulullah belajar falak 2 hari ya. Jibril datang dengan waktu solat saja. Dia boleh ada kecerdikan untuk mengenal bila waktu, bila akhir. Bila awal waktu, bila akhir waktu. Hanya dengan 2 hari Jibril datang mengajar. Kita ajar falak agak-agak berapa hari boleh telan. Alat dah tak ada kat belakang. Nanti ada version baru ya. Dia datang dengan wajah baru, ada belakang. Kita nak tunjuk kata, ni rupa garisan yang tak ada, yang itu gondol aja. Nanti tengok yang ada rupa garisan macam. Tunggulah. Akan nanti rupa yang macam mana. Duduk belakang saya nantilah. Nak belajar alat kuno itu pun setengah riwayat kata alat tu dah ada, bukan umat Nabi Muhammad ni, dah dipakai sejak zaman Nabi Ibrahim dulu. Rubuk munjayab tu dipakai sejak Nabi Ibrahim dulu. Kuno gila punya ayat tu ya, tapi satu dunia boleh pakai. Hanya menggunakan benang dengan tali dengan garisan-garisan. Suku bumi tapi boleh cerita satu bumi. Tu ganji falak, ganji lain. Agak-agak apa hari nak telan. Rasulullah boleh telan 2 hari ya. Tu pun datang awal waktu, akhir waktu. Rasulullah dah tahu dah macam mana nak kira waktu solat. Sepanjang daripada zaman Rasulullah di Mekah 100 tahun sebelum hijrah sampai Rasulullah di Madinah, dia tahu bila waktu solat dengan tepat, exactly, apa nak sebut, absolutely, sangat tepat. Jam, waktu, zuhur, gelincir, bayang lebih pada suatu, terbenam. Dia boleh ajar ilmu yang sahabat boleh dapat. Jadi itu yang para ulama kita awal-awal lagi dah tahu macam mana nak kira waktu, timbang, tepat, gram, tak gram. Emas tu 20 miskal tu 85 gram. Zaman Lani tu, zaman Rasulullah boleh buat gram tu sangat tepat. Sampai gram. Bayang tak? Gram boleh timbang. Pakai alat apa? Tu cerita tentu sikit. Pasal orang zaman sekarang ni bodoh, dia mengap. Dia rasa teknologi yang ada zaman Lani
Dia kata dah tak ada zaman kuno dulu. Sampai ada orang petikai. Rasulullah semayang dulu bukan tentu semayang betul-betul tepat. Zaman dulu mana ada jam setepat zaman jam lah ni. Kepala otak kau. Cakap baik-baik sikit. Jangan sampai biadab macam tu dengan Nabi, dengan para ulama. Saya pasal saya ngaji falak, saya tengok, lambat dulu, terror tu. Dengan alat kuno tu, dia boleh jawab dengan tepat. Hari pasal saya lalu tu, kira jam. Kalau terbit matahari ni, matahari ada lah, tak ada matahari, tak boleh nak buat lah juga alat tu kan. Nampak matahari tengok. Ambil bacaan. Macam mana? Semua dah ada dah, tanda dah menang, muri dia apa-apa, tarik. Apa? Dengan bacaan kita tadi tu, tahu sekarang pukul apa. Ya apa? 8.2 minit. Hui. Tepat tu. Kefiat yang kita pakai tu. Ui, tepat tu. Jam kita lah ni. Tapi kena tahu lah cara dia. Kenapa jam kita macam ni? Oh, jam kita ni sepatutnya bukan pukul 8. Jam kita sepatutnya pukul 7. Mahdi tolak jam 2 kali. Tak ingat Mahdi sudah. Nama Mahdi. Apa saya sebut? Nak sebut jam lah. Kita bukan ikut jam sepatutnya. Pegelah hulu duduk pegelah hulu. Lenggung duduk lenggung. Ipoh jam ipoh. Dia ada jam zawaliyah, ghurubiyah. Tu panjang kalau saya cerita. Yang wasati tak wasati. Zaman Malaysia punya jam mana ada jam wasatiyah, ghurubiyah. Dia tak ikut pun Greenwich Meridian Time. Tak ikut pun GMT Malaysia. Dia ikut kepala otak Malaysia punya. Mahdi punya kepala otak jam Malaysia. Apa saya nak syarah tu, tak faham sudah. Saya cerita syarak panjang sangat. Tapi nak cerita apa? Cerita waktu semayang Rasulullah, memang cara Rasulullah. Sebelum Rasulullah nama Nabi Ibrahim dulu, semayang ni cara macam lain. Cara macam mana? Tak tahu tak apa, wallahualam. Jangan tak tahu cara semayang Rasulullah. Macam mana tak tahu cara semayang Rasulullah? Tengok mazhab. Tangan boleh goyang, tak boleh goyang. Sujud, kaki nak kepak, tak kepak. Mana tomak ninah, kadar tomak ninah kita hak mana. Jadi makmum, Fatihah gugur, tak gugur. Mana masbuk, mana muafiq. Banyak umur cuba. InsyaAllah. Ngaji elok. Wajib ambil ilmu dengan tepat. Jadi haji ini turun semacam macam mana yang disyariatkan Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya kita bukan ikut Nabi Ibrahim, ikut Nabi Muhammad lah. Pasal contoh depan sahabat tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW kat dia ada informasi tentang apa yang diturunkan kat Nabi Ibrahim. Jadi kita ikut apa? Ikut Nabi Muhammad lah. Pasal contoh ikut Nabi Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kalau ada orang hujah-hujah, dia tahu hukum-hukum syarak pasal ikut nabi-nabi yang terdahulu, jaga. Antara orang bagi hujah ikut syariat Nabi dulu macam mana? Bela jin. Rasulullah bela jin tak? Subhanallah. Mana ada istilah Rasulullah bela jin? Tapi Rasulullah pernah jin datang kat dia nak belajar? Ada. Pernah tak jin datang mendengar Rasulullah bacakan Quran kat dia? Ada. Banyak cerita-cerita kita jumpa dalam hadis mengaji, jumpa semua. Dalam tafsir pun kalau kita belajar jumpa. Ada sekumpulan jin, ada jin yang individu datang jumpa Rasulullah nak belajar dengan Rasulullah. Rasulullah pergi ajar mereka. Ada yang sahabat-sahabat ikut Rasulullah kata ni, buat garisan, hampau boleh datang dekat ni. Tunggu sini. Aku nak pergi jumpa golongan jin ni. Aku nak pergi ajar dia Quran. Dia orang tunggu aku. Dia orang bukan nampak Rasulullah dia jumpa dengan siapa. Tapi dia bagi garisan, kamu jangan melampaui garisan ni. Aku nak pergi. Ni sebab Rasulullah pernah jumpa jin. Pergi ajar golongan jin ayat Quran. Bukan hakam mereka. Dan mereka ni sebab khas jumpa Rasulullah satu hal. Dan bila tak jumpa tu nak jumpa siapa pula? Dia menumpang majlis ilmu yang ada dalam kalangan manusia. Ni keliling kita ni tak tahulah berapa orang jin ada. Kalau ada menyongeng ni mah. Tadi ustaz ni macam tahu je aku. Saya tak pernah nampak kamu. Tapi Rasul kita mengajar. Syariat dia ajar. Apa dia? Ada jin Islam yang duk mengaji kat kita. Macam mana tahu? Mana saya tahu? Saya sebut umum lah. Saya bukan nampak boleh ada alat detect jin banyak mana. Kalau tengok ada orang pelik yang masuk kod SP. Entah jin apa. Boleh jadi. Ini jin apa ni? Macam pelik sikit. Perangai pun macam jin juga pun ada juga kan. Sikit lah. Tak faham sudah. Siapa saya tengok tu.
Mana boleh cerita jin? Tu jin. Jadi nak sebut apa? Ada orang berhujah boleh bersahabat dengan jin. Pasal apa? Agak-agak saya nak jawab apa? Saya nak cerita syariat dengan Nabi dulu ni. Pasal apa? Mana? Apa ni? Nabi Sulaiman dulu boleh jin, sahabat dengan jin. Jin nama Nabi Sulaiman. Apa dia? Jadi khadam oleh Nabi Sulaiman. Jadi buat apa? Boleh kawan dengan jin? Boleh. Nabi Sulaiman pun kawan dengan jin. Tu syariat apa? Syariat apa? Syariat Nabi Sulaiman. Kau Nabi Sulaiman ke? Kau tapak Sulaiman pun tak ada. Tiba-tiba nak ikut Nabi Sulaiman bela jin, kepala otak kau. Akidah Nabi Sulaiman tak ada. Nabi Sulaiman, dia ada, dan Nabi Sulaiman boleh sahabat dengan dia, katakan aku tak boleh. Engkau ikut Nabi Sulaiman ke kau umat Nabi Muhammad ke umat Nabi Sulaiman? Umat Nabi Muhammad ada bersahabat dengan jin. Sahabat atas nama panggil jadi khadam, tak ada pasal. Tak ada pasal. Jadi tak boleh jadi hujah pada apa yang ada daripada Nabi Sulaiman untuk berhujah boleh kawan dengan jin, bersahabat dengan jin, jadikan jin sebagai khadam. Tak ada kaedah. Ada bahas detail tu satu hal, tapi umum kaedah kita tak ada istilah pergi bersahabat dengan jin, panggil jin, amal-amalan tertentu untuk boleh jin datang kat kita bersahabat dengan kita, tak ada pasal. Itu bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Pula tu boleh ke memang jamin terpelihara apa jin yang datang kat kita tu? Jin tu betul-betul orang beriman, takwa, memang layak untuk bersahabat dengan kita. Kita duk berjanji, kadang-kadang duk bersahabat ni pun sahabat-sahabat kita ada yang pecah amanah dengan kita, khianat dengan kita. Pantang ada duit lepas semua hilang. Pantang ada nasi bungkus lagi, habis nasi bungkus kita. Kita masak nasi atas pondok, tak tahu dia naik pondok dia makan selamba, tak tahu je. Kata dia, mana nasi aku, siapa dia telan ni? Tak tahu. Allahuakbar. Padahal dia yang balun ni. Berah ikan bilis apa tak ada, balun ni berah kita. Cerita pondok-pondok lah kan. Itu terkeduk pondok yang kita boleh tengok yang akal budi perangai manusia. Jin tak nampak pun dia macam mana nak bersahabat dengan jin. Betul ke dia Islam? Dia munafik ke, tipu ke, kafir ke, apa ke? Akal mereka, temberang mereka, penipuan mereka lagi besar daripada penipuan yang ada di kalangan manusia. Kalau manusia pun kita tengok khianat, jangan kata orang lain, kerana suami isteri pun ada yang khianat. Sorry ya, saya bukan nak tuduh-tuduh, tapi ada suami isteri yang khianat. Ada khianat belah isteri, ada khianat belah suami. Suami isteri di kalangan manusia depan mata kita pun boleh ada yang khianat di belakang kita. Apatah lagi jin, agak-agak tak ada ke jin yang khianat? Setia sangat ke dia dengan kita? Pula tu syarat nak setia pula macam mana? Engkau kena amal macam ni. Kau kena buat amalan macam ni. Baru dia akan sumpah setia dengan kau. Tambah pula buat pula amalan tu bukan kerana Allah Ta'ala. Lagi kacau. Tambah pula amalan yang dibuat bukan benda-benda yang syar'i. Kalau nak bela toyol boleh, tapi cerita toyol apa dia? Bagi apa? Bagi diisap ibu kaki. Apa dia nak sedut darah kita? Duit aku boleh cari, tapi makanan aku darah engkau. Apa dia? Kau isap. Okey. Nyok isap ibu jari. Okey, cerita orang tua-tua dulu. Kalau hantu raya macam ni. Kalau polong macam ni. Dia akan ada apa-apa penyembahan, apa seumpama bahasa itu yang perlu dia buat untuk bagi jin tu patuh dia. Kau kena buat macam ni. Tak pun kena malam Jumaat kena asap kemian, buah telur macam ni, pulut kuning, bubuh ke anjung macam ni. Pasal apa? Habuan untuk jamu jin yang dia bela. Hantu raya ke apa ke, kena bagi ayam seekor. Setahun sekali kena macam ni. Setahun sekali kerih ni kena bubuh asap 5. Kalau atas dasar itu out. Kalau kata bubuh 5 asah siapa? Itu senjata, tak asah nanti dia berkarat. Pasal apa asap kemian, pasal apa macam ni? Kalau atas bukan kerana jin tak ada masalah, buatlah. Senapang pun macam mana urus senapang? Kena cuci tak? Cuci senapang. Askar mana askar? Ada askar. Senapang kena cuci tak? Itulah kena askar tu. Tu nak tarik askar tu. Berapa kali cuci Om Din? Hari-hari cuci tak?
Nak menembak kena cuci dulu tak? Kerih tak pakai 10 tahun, takkan tiba-tiba cocoh orang. Nak perang macam mana? Asah dulu. Nak pastikan dia tak berkarat apa, buka lah dia keluar pada sarung. Tengok macam mana, rupa berkarat ni, nak buat apa? Asah. Dah asah macam mana, kaedah-kaedah dulu supaya jangan ada tindak balas dengan udara menyebabkan proses pengaratan berlaku. Mana asal limau? Adalah kaedah-kaedah dia. Saya pun bukan pakar dengan bab tu, tapi ada kaedah-kaedah dia. Besi yang dah disepuh macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Asal kemian apa tu saya tak tahu tu. Tapi kalau asah balik, pasal apa? Pisau nak sembelih pun, sekali-sekali nak sembelih, pakai pun setahun sekali raya korban aja pun. Contohlah, nak sembelih tu macam mana? Tajam gila dah tu, macam mana? Asah lagi. Orang dulu asah cangkuk, orang lain tak ada. Tumpul dia baling lempar je. Orang dulu tajak dia macam pisau tu. Tajak dia kalau nak merumput tu sedap tu. Saya pakai arwah Tuan Raja Ghazali tu, pasal dia umur 90, menajak lagi depan rumah. Rumput, dia tak panggil orang mesti rumput depan rumah dia. Tajak macam pisau. Sedap tarik. Kita punya cangkui bodoh. Tanah pun tak masuk, rumput nak pecah lagi. Nak buang rumput selapis tebal tu, tembok tebal tu 10 kali cangkui dah. Dia boleh tajak sepetang rumput betul-betul rumput selapis nipis. Nak cerita apa ni? Tajam, asah, senjata. Kau nak cerita apa? Jin. Matahalik belakang. Kenapa boleh cerita macam tu? Nak sabar dengan jin atas alasan ikut syariat Nabi Sulaiman. Masa bila kau pergi belajar syariat Nabi Sulaiman? Dia kata, tak apa ustaz, saya ada amal pagar Nabi Sulaiman. Allahumma inni dakhaltu fi surati Sulaiman wa suri Sulaiman. Ada saya apa juga doa tu. Buat apa tu? Ayalah. Saya penyakit. Betul. Buat pagar Sulaiman supaya jin tak boleh tipu kita. Betul je, jin tak boleh tipu. Kau ngaji apa pun tak. Tak kucing hang, jin tak boleh tipu hang. Tera macam ni pun iblis, setan nak tipu hang, nafsu hang tipu hang. Hang tak pernah mengaji berguru macam mana nak tazkiyah nafsu. Konon supaya jangan tipu jin. Tak kucing hang. Buat pasal tak kucing lah. Cirit hang. Bahasa lagi macam mana? Pui. Hang boleh buat macam tu, jin tak tipu hang. Tak kucing. Atas harapan kita, jin pula faham benda-benda ghaib. Tak pasal jin tak ada faham benda ghaib. Memang dia duduk alam ghaib, kita tak nampak dia ghaib lagi kena kita. Tapi dia tak tahu ilmu ghaib. Mustahil dia tahu benda ghaib, takkan tahu. Kok zaman dulu ada satu masa tu, panjang cerita tu, ada. Sekarang tak pasal dia boleh tahu benda ghaib. Kalau jin boleh tahu benda ghaib, jin mesti tahu Nabi Sulaiman tarikh mati dia bila. Tarikh wafat Nabi Sulaiman bila. Nabi Sulaiman mati macam mana? Duduk atas kursi dia, atas singgah sana dia, duduk pegang tongkat. Saya ngaji dia tu sebut itu, pegang tongkat, duduk atas kursi dia. Dia meninggal lama dah. Jasad Nabi tak bau busuk tau, tak rosak. Madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Betul? Wa ma dallahum ala mautihi illa wa ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ya. Itulah gaduh naik motor lagi. Quran tak ingat. Macam mana ni? Inilah tempat-tempat rujuk saya. Saya tak hafal Quran tu, tapi lancar mulut ada. Wa ma dallahum ala mautihi illa kelang kabut dah dengar tu. Nabi Sulaiman meninggal ni, mandi dua atas kursi dia, bertongkat. Jin tak tahu dia meninggal bila. Pasal ada urusan yang Nabi Sulaiman bagi tugas hak ni, buat bangunan macam ni, buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Kuli dia buat masa tu Nabi jin lah. Tak ada seorang daripada kalangan jin zaman Nabi Sulaiman yang berani engkar dengan perintah Nabi Sulaiman. Maksudnya apa? Semua dalam pantauan dia. Jin zaman Nabi Sulaiman, memang Nabi Sulaiman ni kuasai sungguh. Semua jin. Siapa engkarnya, Aman?
Nuziquhu min azabin alim. Siapa derhaka ni, aku akan bagi dia satu kisaan yang sangat keras. Dia pantau semua jin. Tapi jangan tengok cerita orang putih nak tengok Nabi Sulaiman. Tu haru. Tu cerita orang putihnya version. Nak mampus boleh. Kau belajar betul-betul daripada ulama-ulama kita. Saya belajar, saya cerita tu. Dia pegang tongkat tu. Berapa bulan? Baru jin tahu. Ada setengah kata setahun. Baru boleh tahu kata Nabi Sulaiman meninggal. Siapa nak berkani usik Nabi Sulaiman? Dia ada tawajuh dia, ada waktu zikir dia, waktu selawat dia. Ada lah kerja dia. Tak ada siapa tahu dia meninggal. Sedangkan meninggal dah lama dah. Wa ma dallahum ala mauti. Tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan matinya Nabi Sulaiman ni. Illa ke hatta illa dabbatul ardi ta'kulum min sa'atah, melainkan anak-anak makan tongkat dia. Itu pun dengan perintah Allah Ta'ala, perintahkan duduk dalam istana dia bukan macam lantai kita Mama Mozaik Odor ini. Tengok macam ayah Puteri Balkis nak naik, nak masuk istana dia macam mana? Selak kain. Pasal apa? Fahsibat sulujatan fakashapat ansa qayha. Dia tengok dia tengok batu mamar macam ayah. Memang ada batu mamar macam ayah pun. Kita pergi Putrajaya tak nampak batu mamar macam tu. Nabi Sulaiman batu mamar dia punya bersih, berkelit, merlit, special version punya kan. Nampak macam ayah. Puteri Balkis nak masuk angkat pasal apa? Fahsibas hulujatan fakashapat. Dia nampak macam ayah ni. Pijak-pijak batu. Tebal dia, anak-anak tak tembus. Allah Ta'ala takdirkan anak-anak boleh pergi masuk pergi makan. Itu apa? Makan, tongkat dah reput, mau jatuh. Dung. Oh, lama dah meninggal.